Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat penghulu segala hari. Kita dapat bertemu kembali di dalam pembacaan sabdaan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting, kita setiap kali mendengar sabdaan Nabi, kita memperbanyakkan selawat, berniat untuk mengamalkan dan membawa dalam kehidupan kita. Ahlan-ahlan kepada semua sahabat-sahabat yang bersama di ruangan komen. Ahlan-ahlan kepada semua. Ahlan-ahlan kepada Adeline Maira, Haifa Najwa, Fatimah Azhara, Ayu Hafiz, Fatimah Samsuddin, Alhamdi Hussein dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Marilah sama-sama kita melihat hadis daripada kitab hadis susunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-3005. Pada riwayat yang ke-3005 membicarakan tentang tafsir daripada suratul Baqarah ayat yang ke-238. Yang mana pada ayat 238 ada firman Allah yang berbunyi wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 238 ini, wa qumu lillahi qanitin, yang mana terjemahannya adalah dan berdirilah lillahi kerana Allah, qanitin dalam keadaan qanitin. Lalu apakah maksud qanitin? Maka di sini diterangkan dengan beberapa penerangan apakah maksud qanitin. Secara ringkasnya, qanitin bermaksud berdirilah kamu dalam solat kerana Allah dalam keadaan kamu mengingati Allah. Dan apabila kita mengingati Allah, kita akan berdiam. Apabila kita mengingati Allah, kita akan fokus. Maka sebahagian besar para ulama tafsir menerangkan maksud qanitin adalah dengan mengingati Allah. Riwayat 3005. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Marwan bin Muawiyah wa Yazid bin Harun wa Muhammad bin Ubaid an Ismail bin Abi Khalid an Al-Harith bin Shubail an Abi Amr al-Shaybani an Zaid bin Arqam, daripada sahabat Nabi Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, kunna natakallamu ala ahdi Rasulillah fi shalah. Adalah kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kurungan pada awal Islam, kami bercakap-cakap di dalam solat. Pada awal Islam, para sahabat bercakap, berkata-kata di dalam solat. Fanazalat, maka turunlah ayat 238 daripada suratul Baqarah yang berbunyi wa qumu, dan berdirilah kamu dalam kurungan dalam solat lillahi kerana Allah. Dan bagaimanakah keadaan kita waktu dalam solat? Qanitin, dalam keadaan taat, dalam keadaan mengingati Allah. Sebab itu kata Zaid bin Arqam, fa umirna, maka kami telah diperintahkan ketika mana solat bisukun, untuk diam. Namun kata para ulama, bukanlah diam itu merupakan tafsir kepada qanitin, bukan. Lalu apakah tafsir kepada qanitin? Kita lihat kepada Sinhara baris yang kelima. Maka maksud qanitin diterjemahkan sebagai sakitin, diam. Tapi itu bukan tafsiran dia. Waqila muti'in, ada yang menterjemahkan, mentafsirkan qanitin dengan maksud dalam keadaan taat. Berkata Al-Kirmani, asahhu tafasirih,
tafsir yang paling sahih berkenaan tentang qanitin adalah ad-du'a fil qiyam, berdoa mengingati Allah sewaktu berdiri di dalam solat. Dan ada pun dalam hadis menyebut umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam, bilafzil majhul, dengan lafaz majhul. Itu bukanlah tafsirannya, akan tetapi apabila seseorang itu diperintahkan untuk taat, berdoa, zikir, maka secara automatik inqata'u anil kalam, mereka akan diam dan takkan bercakap. Maka kebanyakan para ulama menyebut maksud qanitin adalah mengingati Allah, berdoa ketika mana berdiri di dalam solat. Dan bila kita sibukkan diri kita dengan mengingati Allah, berdoa, automatik kita akan berdiam daripada bercakap, daripada berkata-kata dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Riwayat yang ke-3006 adalah lebih kurang sama. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Hushaim qala akhbarana Ismail bin Abi Khalid nahwa wa zada fihi, dan ada penambahan wa nuhina, dan kami telah dilarang anil kalam, daripada berkata-kata dalam solat. Awal Islam boleh berkata-kata, namun bila Allah dah tegaskan solat adalah zikir dan doa, maka Nabi telah mula melarang para sahabat daripada berkata-kata, bercakap-cakap di dalam solat. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Amr Asy-Syaibani namanya adalah Sa'ad bin Iyas. Riwayat yang ke-3007 adalah ayat yang baru, ayat 267 daripada suratul Baqarah, yang mana menerangkan tentang wala tayammamul khabith. Wala tayammamul khabith, yang mana firman Allah wala tayammamu. Ahlan. Okey, boleh tak letak situ je. Terima kasih. Boleh situ je. Terima kasih. Minta maaf tengah buat live jap. Firman Allah wala tayammamu, dan janganlah kamu sengaja memilih al-khabith, yang buruk, minhu, daripadanya, tunfikun, lalu kamu infakkan. Sebentar, saya kena buka pintu sekejap. Lalu ayat yang ke-267 ada kisah dia. Secara ringkasnya, ketika mana Nabi SAW datang ke Madinah bersama dengan para sahabat muhajirin sehelai sepinggang, dan pada waktu itu tak membawa apa-apa, maka Nabi galakkan orang-orang Madinah untuk bersedekah. Dan orang Madinah ini adalah petani, mereka memiliki kebun-kebun kurma, maka mereka pun sedekah dengan kurma yang mereka ada. Maka mereka tahu orang muhajirin malu nak menerima, malu nak meminta, maka para sahabat Ansar, mereka akan gantungkan tangkai-tangkai yang penuh berisi kurma pada waktu itu di tiang-tiang Masjid Nabawi. Namun ada sebahagian orang yang pada waktu itu pernah meletakkan kurma-kurma yang dah busuk, yang dah tak elok. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tegur dengan ayat 267, yang mana Allah berfirman wala tayammamu, dan janganlah kamu sengaja memilih al-khabith. Tak boleh letak kat sana, satu je. Terima kasih banyak. Al-khabith, yang buruk, minhu, daripadanya, tunfikun, untuk kamu belanjakan, kamu sedekahkan, kamu infakkan. Bila nak bersedekah, jangan bagi yang buruk, jangan bagi benda yang tak elok. Maka hadis ini adalah tafsiran untuk ayat 267 daripada suratul Baqarah. Jom kita baca riwayatnya. Riwayat 3007. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Ubaidullah bin Musa an Israil an Suddi an Abi Malik anil Bara', daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, firman Allah wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan janganlah kamu sengaja memilih al-khabith, yang buruk, minhu, daripadanya, daripada harta yang kamu nak tunfikun, yang kamu nak dermakan, yang kamu nak infak dan sedekahkan. Jangan bagi harta yang buruk. Qala, berkata Bara' bin Azib, nazalat, ayat ini telah turun berkenaan kami, ma'syaral ansar, para sahabat Ansar.
kunna adalah kami orang-orang Ansar ashaban nakhlin, pemilik ladang kurma. Fakana rajul, maka ada sebahagian orang ada sebahagian orang daripada kami yati, akan datang membawa min nakhlihi, daripada hasil kurmanya, ala qadri, berdasarkan kadar, mengikut kadar, kasratihi, sama ada banyak hasil kurmanya, wakillati, ataupun sedikit. Kalaulah hasil kurma dia banyak, maka dia bawa banyak untuk sedekah. Kalaulah hasil kurma dia sedikit, maka dia bawa sedikit untuk sedekah. Wa kana rajul, maka adalah sebahagian daripada kami yati, datang membawa bil qinwi, dengan satu tangkai, wal qinwain, ataupun dua tangkai, fayu'allikuhu, lalu tangkai-tangkai kurma itu mereka gantung di dalam masjid, fil masjid. Wa kana ahlus suffah, dan adalah penghuni suffah, iaitu mereka-mereka yang tak ada rumah, tak ada keluarga, tak ada pekerjaan, tak ada apa-apa. Dan adalah ahli suffah, laisa lahum ta'am, mereka ini langsung tak ada makanan. Fakana ahaduhum, maka salah seorang daripada ahli suffah, idza ja'a, apabila mereka lapar, atal kinwa, mereka akan datang ke tempat di mana telah digantung tangkai-tangkai kurma tersebut. Fadarabahu bi'asah, maka mereka pun pada waktu itu menyentuhnya dengan tongkat mereka. Fayaskutul busur, maka berjatuhanlah kurma segar. Al-busur maksudnya kurma segar. Wattamar, dan kurma kering. Ada orang suka kurma segar, ada orang suka kurma kering. Fayakul, maka orang-orang suffah ini mereka akan makan. Wa kana nasun, dan ada sebahagian orang, mimman la yarghabu fil khair, daripada kalangan orang yang tidak menginginkan kebaikan. Nak pergi dah. Bawa alaslah, bawa sejadah. Takut nanti kena pergi duduk dekat atap ke. Bawa ridak ke apa. Okey. Maka sebahagian daripada mereka yang pada waktu itu tidak menginginkan kebaikan, ya'tir rajul, maka mereka ini datang, bil qinwi, membawa tangkai kurma juga. Mereka bawa tangkai kurma. Namun fihi syith, pada waktu itu tangkai kurma yang mana dalamnya telah rosak, bijinya pun dah hancur, dimakan ulat dan sebagainya. Apakah maksud asyis? Terjemahan biasanya adalah ar-radi'u minal busr, kurma segar yang telah rosak. Kurma tu segar, tetapi pada waktu itu telah rosak. Asyis. Penerangan lebih detail kita boleh lihat kepada sinhara baris yang pertama, at-tamarul ladzi la yushtaddu nawah, kurma yang mana pada waktu itu dalaman dia pun dah rosak, bijinya dah hancur, dimakan ulat dan sebagainya. Luar nampak fresh, tapi pada waktu itu dalamnya biji dah hancur. Maka mereka bawa tangkai kurma yang ada kurma syis. Syis maksudnya adalah kurma itu telah rosak dalam dia. Wal hashaf, hashaf pula adalah al-fasidu minat tamar, kurma lama, kurma kering yang telah rosak. Ataupun secara detailnya adalah al-yabisul fasidu minat tamar, kurma kering yang telah rosak. Wabil qinwi, dan mereka pada waktu itu bawa juga setangkai kurma, qadin kasara, yang pada waktu itu telah tiada, telah terpisah kurma daripada tangkai tersebut. Fayu'allikuh, dan mereka gantung. Kadangkala nampak penuh kurma mereka gantung, tapi pada waktu itu kurma dah rosak. Ada juga mereka gantung tangkai kurma, tapi pada waktu tu kurma dah tinggal sedikit, kurma dah tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 267 daripada suratul Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang benar-benar beriman, anfiku, bersedekahlah, berinfaklah kamu, min tayyibati, daripada yang terbaik, ma kasabtum, apa yang kamu telah usahakan, bagi sedekah yang terbaik. Wa mimma, dan sedekahlah daripada yang terbaik, wa mimma, daripada apa yang telah akhrajna, kami keluarkan, lakum, untuk kamu, minal ardi, daripada hasil bumi. Bagi yang terbaik, sedekah yang terbaik. Wala tayammamu, dan janganlah kamu sengaja memilih, al-khabith, yang buruk, yang rosak, minhu, daripada tanaman, daripada daripada rezeki yang kamu ada,
tunfikun, lalu kamu belanjakan, kamu sedekahkan al-khabith yang telah buruk. Dah buruk baru nak bagi, dah rosak baru nak sedekah. Yang mana firman Allah, kadangkala yang buruk yang kamu nak sedekah itu, walastum biakhidhih, kamu sendiri kalaulah orang bagi benda yang sama, kamu sendiri takkan mengambilnya, illa kecuali antughmidu fih, dalam keadaan kamu memejamkan mata. Kita sendiri tak sanggup kalau orang bagi itu untuk kita ambil, tapi kita nak bagi orang, maka Allah tegur, jangan sedekah benda macam tu. Kadangkala ada sebahagian orang, sangat sedikit. Saya pernah mengajar tahfiz daripada 2006 sampailah 2012 secara full time sepenuh masa. Kadangkala sedih. Bagi-bagi makan pada waktu tu, bila dah call nak bagi makan, maka kita pun tak masak lah. Kita bukan berharap sangat sebab memang masak dulu. Kadangkala berdia nak bagi makan, bila makanan sampai dah basi. Jadi pelajar pun tak boleh nak makan. Dan nak masak pun dah tak sempat nak masak. Kadangkala begitu. Bukan sekali dua, kadangkala berlaku. Maka dah tak habis pada waktu itu dengan alasan tak nak membazir. Pada waktu itu baru nak beri. Kenapa tak beri yang terbaik? Sebab itu Allah tegur, kadangkala kamu hanya nak bagi benda yang kamu sendiri tak nak ambil. Kecuali dalam keadaan kamu tutup mata dan kamu tak peduli. Tapi kalaulah kamu ada pilihan, kamu sendiri tak nak ambil, maka mengapa nak beri benda yang seperti itu atas nama agama Allah, atas nama sedekah, atas nama nak mencari keredaan Allah. Maka Allah tegur sebahagian orang-orang Ansar yang seperti itu. Maka berkata Bara' bin Azib, "Lau anna ahadakum," maksud daripada ayat ini adalah, kalaulah sekiranya salah seorang daripada kamu, uhdiyah, diberikan kepadanya hadiah, mislu ma'ata, seperti mana yang disedang sedekahkan daripada yang tak elok, lam ya'khudhu, dia sendiri tak nak ambil, kecuali ala ighmadin, dalam keadaan menutup mata, au haya'in, ataupun dia terima kerana rasa malu, tak nak mengecewakan orang yang beri tadi. Qal, berkata Bara' bin Azib, fakunna ba'da zalika, maka adalah kami orang-orang Ansar selepas daripada itu, ya'ti ahaduna, kami akan datang membawa kurma, bisalihi ma indahu, yang paling baik yang kami ada. Selepas daripada Allah tegur, maka orang Ansar mereka bawa kurma yang paling baik pada waktu itu. Riwayat yang kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Abu Malik, beliau adalah Al-Ghifari. Dikatakan nama Abu Malik adalah Ghazwan, dan sungguh telah meriwayatkan Al-Thawri daripada Suddi sesuatu yang lebih kurang seperti ini. Riwayat 3008. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannad dan qala hadatsana Abu al-Ahwas an Atha ibn Sa'ib an Murrah al-Hamdani an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Inna lisyaitani lammah." Sesungguhnya syaitan pada waktu itu mempunyai bisikan-bisikan dia. Walil malaki lammah. Malaikat pun pada waktu itu ada membisikkan sesuatu bisikan kepada manusia. Kita lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita lihat kepada sinhara baris yang keempat. Maka apakah maksud bisikan? Wa ma'nahu an-nuzul wal qurb wal isabah. Bisikan bermaksud pada waktu itu syaitan dan malaikat akan mendekati kita, dan pada waktu itu meletakkan sesuatu bisikan kepada manusia. Wal muradu, dan yang dimaksudkan daripada sini adalah kalaulah bisikan itu daripada syaitan, falammatu syaitan tusammi waswasah, maka bisikan yang datang daripada syaitan dipanggil waswasah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan berterusan meletakkan bisikan pada hati manusia. Adapun bisikan yang datang daripada malaikat, walammatul malak tusamma ilhama, dan bisikan yang baik daripada para malaikat dikenali sebagai ilham. Maka malaikat pun kadangkala membisik sesuatu benda yang baik kepada kita, syaitan pun membisik sesuatu benda yang buruk kepada kita. Dan inilah maksud ayat 268 daripada suratul Baqarah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sabda Nabi, fa amma lammatus syaitan, maka apa yang syaitan bisikkan,
maka adapun bisikan-bisikan syaitan, fa'i'adun, maka adalah janji-janji yang syaitan berikan, bisyar, tentang keburukan, wa takdzibun bil haq, dan mendustakan kebenaran. Wa amma lammatul malak, adapun bisikan para malaikat pula, fa'i'adun bil khair, maka adalah janji-janji tentang kebaikan, wa tasdiqum bil haq, dan membenarkan apa perkara-perkara yang hak. Faman wajada, maka Nabi bersabda, maka barang siapa yang mendapati bisikan-bisikan daripada malaikat, falya'lam, maka hendaklah dia ketahui bahawa bisikan yang baik daripada malaikat itu datangnya daripada Allah. Falyahmadillah, maka hendaklah dia bersyukur, dia hendaklah memuji Allah. Sebab bila kita bersyukur, Allah tambah lagi bisikan yang baik. Wa man wajadal ukhra, dan barang siapa yang mendapati bisikan-bisikan yang tak elok daripada syaitan, falyata'awwath, maka hendaklah dia memohon perlindungan billah, kepada Allah, minasyaitan, daripada syaitan. Kemudian Nabi membaca ayat berikut untuk sebagai penerangan kepada apa yang Nabi telah sabdakan. Maka firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan telah menjanjikan kepada kamu tentang kemiskinan. Kalau kamu sedekah, miskin. Kalau kamu keluarkan duit untuk pergi haji, nanti miskin. Kalau kamu keluarkan duit nak pergi umrah, nanti miskin. Kalaulah kamu pada waktu tu bagi infak sedekah, nanti miskin. Maka syaitan menjanjikan bisikan yang tak elok, dia menjanjikan tentang kefakiran dan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan pada waktu itu dengan bisikan-bisikan tadi, syaitan menyuruh kamu untuk melakukan maksiat dan dosa. Kemudian sambungan ayat ini firman Allah, wallahu ya'idukum, dan Allah menjanjikan kepada kamu, wallahu ya'idukum maghfirah, dengan pengampunan. Bila kamu sedekah, kamu dapat pengampunan. Dan juga fadlah, Allah tambah kelebihan dan kurniaan. Maka janji siapa yang kita nak percaya? Semestinya janji Allah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan ianya adalah riwayat Abul Ahwas yang kami tidak mengetahuinya secara marfu' kecuali daripada hadis Abul Ahwas. Kemudian riwayat yang ke-3009 adalah menerangkan tentang tafsiran suratul Baqarah ayat 172. Yang mana suratul Baqarah ayat 172 ini menegaskan tentang pentingnya memakan makanan yang halal. Sebab kalaulah seseorang itu mengambil yang haram, dia doalah macam mana sekalipun, situasi kehidupan dia teruk macam mana sekalipun, Allah tak akan kabulkan apa-apa sebab dia mengambil yang haram. Maka hadis berikut 3009 adalah tafsiran untuk suratul Baqarah ayat 172, sebab kita sedang berada pada tajuk suratul Baqarah. Tapi hadis ini juga boleh digunakan untuk suratul Mu'minun ayat 51. Jom kita lihat hadis ini. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah itu maha suci, wala yaqbalu, dan Allah tidak menerima illa tayyiba, kecuali sesuatu yang suci dan baik. Wa innallah buat live. Letak sini je, sini je. Sebab nanti dia dengar dekat mic. Terima kasih. Okey, minta maaf sebab bilik mutawif lalu sentiasa diketuk. Okey. Maka sabda Nabi, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha suci, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang beriman dengan apa yang Allah telah perintahkan perkara yang sama kepada para rasul. Seruan untuk mengambil yang halal, bukan sahaja Allah suruh para rasul, tapi Allah suruh juga orang beriman. Nak menunjukkan pentingnya mengambil yang halal. Faqala, maka firman Allah, ya ayyuhar rusul. Kita take note yang mana Allah berfirman, wahai para rasul.
Maka perintah ini Allah serukan juga kepada para rasul. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah kamu daripada yang suci, yang baik. Wa'malu salihah, dan beramallah kamu dengan amalan yang baik. Sesungguhnya aku, bima ta'malun, dengan apa yang kamu lakukan, alim maha mengetahui. Waqala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibat, makanlah kamu daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami telah rezekikan. Allah bagi kita rezeki yang baik. Maka mengapa kita nak ambil yang haram? Maka surah Al-Mu'minun, seruannya adalah seruan para rasul. Surah Al-Baqarah ayat 172 adalah seruan orang beriman. Maka seruan untuk mengambil yang halal adalah seruan untuk orang beriman. Kenapa pentingnya mengambil yang halal? Untuk menerangkan maksud surah Al-Baqarah 172 ini, Nabi terangkan, kerana kalau ambil yang haram, maka Allah tak terima doa. Maka sabda Nabi, wa dzakarar rajul, Nabi SAW telah menceritakan keadaan seorang lelaki, yutilu safar, yang mana dia telah bermusafir lama, dia telah melakukan perjalanan yang lama. Dan kita tahu antara waktu doa mustajab adalah musafir. Ada sabda Nabi, salasun da'watul mustajabah. Ada 3 golongan yang doanya diterima. Antaranya adalah da'watul musafir, doa seorang musafir. Lalu orang ni dia berada dalam keadaan sepatutnya Allah terima doa dia. Dia sedang bermusafir. Ash'atha, pada waktu itu rambut dia kusut masai. Aghbara, badan dia berdebu. Yang mana kalaulah kita nampak, kita pun rasa kesian nak bantu. Apatah lagi Allah pasti akan kabulkan doa dia kalau tengok kepada situasi keadaan zahir dia. Yamuddu yadahu ila sama', Nabi gambarkan orang ini yang bermusafir lama, kusut masai, badan berdebu, dia pun mengangkat kedua tangannya ke langit. Lalu berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Namun sabda Nabi, wa mat'amuhu haram, makanan dia adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan mereka ini pada waktu itu daging yang tumbuh pada badannya adalah daripada sumber yang haram. Maka Nabi tanya soalan yang kita dah tahu jawapan, fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana nak dikabulkan doa seperti itu. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan kami hanya mengetahuinya daripada riwayat Fudail bin Marzuq dan Abu Hazim. Beliau adalah Al-Ashja'i, nama penuhnya adalah Salman Maula Azzah Al-Ashja'iyah. Kita berhenti di sini. InsyaAllah 3.30 nanti kita sambung lagi sedikit untuk tempoh setengah jam insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa jam 3.30 nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.